kita adil dan saksama untuk tidak membuang masa. Saya jemput Yang Berhormat Pekan. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Kerajaan Perikatan Nasional atas pembentangan bajet 2021 yang telah dibentangkan pada minggu lepas. Dan terima kasih Menteri Kewangan hadir pada masa ini. Bajet yang dilihat sebagai bajet yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Saya berterima kasih pada rakan-rakan dari Barisan Nasional dan Dewan Yang Mulia ini yang memberi peluang kepada saya untuk menyuarakan suara rakyat, mewakili pendapat, pandangan dan mengemukakan cadangan-cadangan khusus ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional berhubung bajet 2021. Seperti mana yang telah saya bahaskan semasa perbahasan menjunjung kasih titah diraja pada Julai lepas, negara menghadapi cabaran paling besar sejak 100 tahun yang lalu. Dan pada pandangan saya, ketika itu bahawa keadaan akan menjadi lebih berat dan lebih serius sebelum dapat dipulihkan. Dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, the situation will get worse before it gets better and we are not out of the woods yet. Tuan Yang Di-Pertua, bayangkan jumlah kes baru COVID-19 seluruh dunia semasa PKP mula dilaksanakan di negara kita pada bulan Mac lalu, hanya sekitar 20,000 kes sehari. Pada masa saya membahas titah diraja pada bulan Julai lalu, kes baru seluruh dunia telah meningkat kepada 200,000 sehari. Iaitu dalam tempoh 4 bulan sahaja. Hari ini, lebih kurang 4 bulan kemudian, pada bulan November ini, jumlah kes sudah melonjak dan melebihi 600,000 kes baru setiap hari. Dan kita masih belum memasuki musim sejuk hemisfera utara di mana COVID-19 akan lebih mudah menular. Sudah tentu kes-kes dijangka meningkat lebih tinggi lagi setiap hari. Ini akan memberi tekanan yang paling hebat kepada sistem kesihatan negara-negara ekonomi besar dunia sehingga mereka terpaksa melaksanakan perintah berkurung. Ini sekaligus akan menjejaskan ekspor negara dan menyebabkan harga minyak dunia merudum. Tidak mustahil harga minyak dunia akan terus menjunam ke angka negatif sekali lagi. Siapa pernah terfikir bahawa harga minyak sampai menjadi negatif? Seperti mana yang telah berlaku pada bulan Mac yang lalu. Semasa itu, takungan minyak telah menjadi penuh sehingga pengeluar minyak terpaksa membayar kepada pembeli untuk menjual minyak tersebut. Senario yang saya telah paparkan ini menunjukkan bahawa kita sedang berada dalam zaman yang sangat luar biasa dengan cabaran yang amat luar biasa. Dan ini memerlukan bajet yang luar biasa. Malah bukan setakat bajet, tetapi dasar ekonomi negara yang luar biasa dan pendekatan yang juga luar biasa. Dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, extraordinary times require extraordinary measures. Pada saya, bajet 2021 merupakan boleh diibaratkan sebagai sebuah wartime budget. Negara kita sebenarnya sedang berperang dengan musuh yang tidak kita nampak.
kelangsungan hidup dan nyawa rakyat yang terancam dan dalam bahaya. Kita juga jangan lupa kelangsungan syarikat-syarikat kecil dan sederhana atau small medium micro enterprises yang betul-betul terkesan. Saya ada terbaca berita semalam, 32,000 syarikat SME telah gulung tikar atau terlungkup sejak krisis COVID bermula. Kerajaan perlu memahami apa yang sedang dialami oleh rakyat serta ketakutan dan kerisauan yang sentiasa berlega dalam fikiran rakyat kini. Apatah lagi sentimen rakyat yang berpandangan pengorbanan dan usaha mereka semasa tempoh PKP yang lepas telah menjadi sia-sia. Rakyat mengharapkan agar kerajaan sentiasa memastikan mereka berasa terbela dan kerajaan dapat menunjukkan jalan keluar bagi mereka dan negara daripada situasi yang amat menggerunkan ketika ini. Kerana itu, Tuan Yang Bertuah, bajet kali ini bukan sahaja memerlukan pendekatan yang luar biasa, tetapi juga mestilah berani ataupun bold, kreatif dan memberi inspirasi dan pengharapan kepada rakyat. Tuan Yang Bertuah, bajet negara perlu dilihat sebagai inklusif kepada semua kaum supaya mereka berasa terbela. Pastikan tidak ada mana-mana kaum ataupun golongan yang terceceh. Misalnya, jika ada peruntukan khusus untuk kaum Cina atau India, sila nyatakan dengan jelas. Jika tiada, sila tambah. Umpamanya keperluan untuk menyambung pelaksanaan Malaysian Indian Blueprint yang telah dibatalkan oleh kerajaan PH. Perkara ini sangat dituntut oleh masyarakat kaum India. Sehubungan itu, saya gembira apabila terbaca berita bahawa seorang timbalan Ketua Menteri Sabah memberitahu Petronas telah berjanji untuk membayar cukai jualan petroleum sebanyak 1.23 bilion kepada Sabah pada tahun depan, tapi tidak termasuk dalam bajet 2021. Jika benar, saya harap kita boleh pertimbangkan bayaran segera tambahan sebanyak RM1,000 untuk setiap penerima BPN khusus untuk rakyat Sabah. Tuan Yang Bertuah, rakyat Sabah perlukan bantuan sekarang, bukan tahun hadapan, sebab negeri Sabah telah dilaksanakan PKPB paling lama tempohnya dan merupakan negeri paling terjejas dalam gelombang ketiga COVID ini. Mohon laluan. Sabah adalah Yang Berhormat Pekan Kimanis sikit boleh? mana? Kimanis. Kimanis. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Saya cukup tertarik dengan hujah Yang Berhormat Pekan yang menyatakan bahawa geran khas harus diberikan. Saya minta sama Yang Berhormat Pekan setuju kita segerakan secepat mungkin kerana di Sabah ini yang terjejas ramai antara penjajah, peniaga kecil, dalam sektor pelancongan umpamanya, the most affected sektor ialah pelancongan dan mereka banyak terlibat dalam sektor ini. Jadi saya minta sama Yang Berhormat Pekan setuju kita segerakan serta merta dana khas ini RM1,000. Terima kasih. Sambungan Yang Berhormat Pekan berkaitan Pontian ni. Bukan hanya Sabah yang dapat cukai jualan daripada Petronas 1 bilion, tetapi juga Sarawak diberikan juga cukai jualan 1 bilion lebih. Selain daripada itu, wang Petronas juga disalur di Kelantan dan Terengganu.
Jadi untuk negeri-negeri yang dapat manfaat ini, saya sokong sangat apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Pekan, ada tambahan daripada negeri-negeri yang berkaitan untuk geran kepada pihak yang berkaitan dan yang terjejas. Terima kasih. Dengan baik pandangan-pandangan Yang Berhormat Kimanis dan Pontian. Rakyat Sabah, Tuan Ibu Ketua, perlukan bantuan bukan tahun depan. Sebab negeri Sabah telah dilaksanakan PKPB paling lama tempohnya dan merupakan negeri paling terjejas dalam gelombang ketiga COVID ini. Sabah adalah antara negeri yang paling tinggi kadar kemiskinannya dan bertambah teruk semasa zaman gagal kerasi PH, di mana kadar pertumbuhan Sabah turun dari 82% tahun 2017 Tuan Speaker, semasa BN paling tinggi di antara semua saya negeri gunakan dalam peraturan Malaysia. Tuan Speaker. Menjunam Peraturan 36/6. Saya minta Yang Berhormat Pekan supaya menarik balik penyataan gagal kerasi, kerana tidak ada mana-mana ahli parlimen atau menteri-menteri di sebelah Pakatan Harapan yang songlap 42 juta duit rakyat yang tak bayar 1.6 bilion. Fabi, duduk. 36.6. Tuan Speaker, saya minta Yang Berhormat Pekan tarik balik kenyataan gagal kerasi. Tak ada menteri-menteri Pakatan Harapan yang songlap duit rakyat. Saya sedang buat ruling ni. Tolong. Terima kasih. 36. Tolong. Kita tak ada masa ni. 36. Bagan curi duit. Di bawah 36.6, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sakaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Saya tidak mendengar apa-apa sakaan Tuan jahat. Speaker, siapa yang tak bayar 1.69 bilion kepada lembaga hasil? Yang Berhormat, Bayangkan duit yang kita boleh guna untuk bantu rakyat. Yang Berhormat. Yang Berhormat Pekan. Yang Berhormat. Ya, tak apa. Yang Berhormat, saya sedang buat ruling. Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat juga ikut peraturan mesyuarat. Ya. Yang Berhormat Pekan tidak merujuk kepada sesiapa ahli, jadi 36.6 tak apply. Saya persilakan Yang Berhormat Pekan untuk teruskan. Tuan selalu mengacau ya. Bukan mengacau Yang Berhormat, tanya bagi Pertumbuhan pihak Sabah. rakyat, menuntut bagi pihak rakyat. Muhammad, amaran saya yang pertama. Silakan Yang Berhormat Pekan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertumbuhan Sabah turun dari 82% tahun 2017, paling tinggi antara semua negeri dalam Malaysia, menjunam ke paling rendah untuk 2 tahun berturut-turut dengan kadar pertumbuhan cuma 1.5% pada tahun 2018 dan 0.5% pada tahun 2019. Kita jangan biarkan jurang pembangunan antara Sabah dengan Semenanjung bertambah besar. Bantulah Sabah sekarang. Tuan Yang Dipertua, kerajaan Yang Berhormat Pekan tidak memberi laluan. Saya teruskan ya. Ya. Teruskan. Pendek je Yang Berhormat. Saya nak teruskan. Okay. Boleh. Tolong duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat Pekan tak bagi laluan. Tak perlu. Tuan Yang Dipertua, Pendek je Berhormat Pekan. kerajaan PN telah melakukan Itu satu pandangan tadi kerajaan tentang PN. Sudahlah tuan, duduklah. Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Pekan tak bagi laluan. Tuan Yang Dipertua, kerajaan PN telah melakukan yang terbaik semasa PKP yang pertama pada bulan Mac. Tapi perlu diingatkan bahawa bulan Mac telah pun berlalu 8 bulan yang sudah.
dan hampir semua bantuan yang disalurkan telah habis digunakan. Walaupun kita katakan bajet ini merupakan bajet yang terbesar dalam sejarah, jumlah saiz bajet 2021 sebanyak 322.4 bilion sebenarnya hanya 8 bilion atau 2.5% lebih besar dengan jumlah perbelanjaan tahun 2019 sebanyak 316.5 bilion semasa kerajaan PH. Namun defisit bajet tahun 2021 adalah lebih besar berbanding tahun 2019 kerana kerajaan PH telah menjarah 54 bilion dari Petronas untuk meningkatkan hasil kerajaan tahun 2019 supaya defisit negara tidak begitu ketara. Hasil cukai petroleum pada tahun 2019 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2021 di mana harga minyak dunia dijangka lebih rendah. Walaupun ada yang mempercayai propaganda PH bahawa kerajaan PH terpaksa menjarah Petronas, dividen Petronas pada tahun 2019 sebab kononnya mahu bayar balik tunggakan refund GST 18.2 bilion yang dikatakan dirompak BN, tetapi laporan PAC untuk GST telah membuktikan bahawa refund itu tidak dirompak, masih ada dalam akaun kerajaan. Boleh minta laluan sikit Pekan? Sebenarnya, Kanga. saya nak teruskan Ya. Teruskan Nanti Nak saya teruskan saya nak tanya Pekan, kalau dulu BN bayar GST itu Wabi Kanga, Wabi Pekan tak beri laluan, maaf. Silakan Yang Berhormat. Mikrofon Yang Berhormat. Mikrofon. Ya. Ya. Sebenarnya dividen Petronas yang dijarah tahun 2018 dan 19 sebab kerajaan PH perlu tanggung kekurangan hasil kerajaan akibat mengganti GST dengan SST dan juga menanggung hasil yang hilang akibat tax holiday. Tuan Speaker, saya gunakan peraturan sekali lagi. Tak. Saya tak. Isu peraturan, Tuan Speaker. Saya tak 36. Tak payah layan lah Jelutong, tak payah layan. Tuan Speaker. Merapu je Jelutong ni Tuan Speaker. Tak apa. Dia nak ganggu je. Kita dengar. Bukan ganggu. Bukan. Dengar bantahan Dia saya. diarah. Kita dengar. Last. Semalam Ketua Pembangkang cakap kita tak ganggu. Tuan Speaker, Ya. dengarlah. Kami bukan arah, kami bukan pak turut macam you orang. 36-12. Yang Berhormat. Tak apa. Kenapa baling terteriak-teriak? Yang Berhormat. Yang Berhormat. Mana-mana ahli, Yang Berhormat baling tolong. Ya, Yang Berhormat. Last. mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan Apa adalah yang kelirunya Jelutong? Apa yang kelirunya? Merapu ni buang masa je. Dengarlah, Rakyat luar nak dengar cadangan daripada Pekan untuk kebaikan dengar. kerajaan. Yang Berhormat. Yang Berhormat semua, kita dengar Yang Berhormat Jelutong sekejap je, sekejap. 1 minit Jelutong. Tolong. Terima kasih. Eloklah, Tuan Speaker. rakyat kat luar dengar eloklah. Rakyat dah Yang meluap. Berhormat, Yang Berhormat Macang. Yang Berhormat Jelutong, 1 minit. Yang Berhormat, Pekan telah menyatakan bahawa Pakatan Harapan telah menggunakan semua pendapatan daripada Petronas kerana kita tidak dapat pendapatan daripada apa-apa sumber. Nah, itu adalah perkara yang tidak betul. Kita bandingkan perkara itu kepada perkara-perkara seperti 1MDB yang langsung tidak didedahkan kepada Dewan yang mulia. Okey. Duduk. Duduk semua. Tolong duduk semua. Duduk.
Yang Berhormat baling. Baling, pasal salah macam. What kind of behavior is this, Puan Speaker? What kind of behavior? Saya nak buat ruling ni. Yang Berhormat Pekan tak kata pun menggunakan wang Petronas kerana pendapatan lain tak ada. Yang Berhormat Pekan tak kata begitu. Tapi Tuan Speaker, kita buat perbandingan. Ini sebenarnya hendak mengganggu penjalanan prosiding. Kita nak beri kepada Yang Berhormat Pekan sebagai pembahas utama sejam setengah. Jangan kita buang masa. Semalam Yang Berhormat Ketua Pembangkang dapat sejam setengah. Kita beri peluang kepada Yang Berhormat Pekan untuk berucap bagi pihak backbenchers. Silakan Yang Berhormat. Tolong. Kami tak ganggu Ketua Pembangkang langsung semalam. Sabar. Kami bagi peluang kepada Yang Berhormat Polikson. Yang Berhormat Baling duduk. Kita jangan buang masa. Kita bagi Yang Berhormat Pekan untuk menghabiskan ucapan beliau. Kita kena saksama. Sebelah sini kita dengar, sebelah sini pun kita kena dengar. Cameron Highland, Ya. Yang Berhormat, yang dipertua, Speaker. Yang dipertua, Speaker. Ya. Cameron Highland. Yang Berhormat Cameron Highland. Saya ingin mencadangkan masa yang telah diambil mengganggu Pekan diganti. Saya. Tak apa, we play it by ear. Silakan Yang Berhormat Pekan. Tuan Dipertua, jika kerajaan PH dahulu tidak buat langkah populis, pada tahun 2018, jumlah perbelanjaan untuk tahun 2021 mampu bertambah sehingga 56 bilion lagi, iaitu 20 bilion dari perbezaan antara GST dengan SST dan perbezaan dividen Petronas tahun 2019 dan 2021. Boleh minta skip. Selain itu, ruang untuk perbelanjaan tambahan. Yang Berhormat Kangah duduk. Saya nak teruskan. Banyak lagi. Tuan Yang Betul. Silakan Yang Berhormat Pekan. Ya. Masa terhad. Selain itu, ruang untuk perbelanjaan tambahan telah dinafikan oleh kerajaan PH kerana mereka telah menaikkan nisbah hutang kerajaan KDNK dari 48.7% kepada 54.4% setelah PH meningkatkan hutang langsung negara sekitar 140 bilion. Bayangkan apa yang kerajaan boleh buat dengan bajet akan datang dengan tambahan sebanyak 56 bilion yang telah saya sebut tadi dan 140 bilion ini. Jelas, tindakan populis PH tahun 2018 sudah memakan diri dan mendatangkan mudarat kepada negara pada saat yang kita paling memerlukannya. Oleh kerana bajet 2021 hanya 8 bilion lebih tinggi berbanding perbelanjaan kerajaan tahun 2019, maka timbulnya persoalan keberkesanan bajet 2021 untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Ini disebabkan perbelanjaan pada tahun 2019 hampir menyamai bajet 2021. Namun ekonomi kita tetap terjejas pada tahun itu walaupun tiada krisis COVID. Kadar pertumbuhan negara mencatat kadar paling rendah sejak 10 tahun lalu dengan dividen-dividen tabung amanah juga paling rendah. Tuan Yang Dipertua, pertimbangan ini adalah antara salah satu faktor yang mendorong saya membuat saranan untuk melanjutkan moratorium pinjaman secara pukal dan membenarkan pengeluaran one-off sehingga 10,000 dari akaun 1 KWSP sebab dana ini tidak termasuk dalam perbelanjaan kerajaan atau pengiraan defisit negara. Inilah yang saya maksudkan sebagai langkah yang berani dan luar biasa, yakni bold and unconventional method dalam keadaan yang luar biasa.
Pada pendapat saya, dana ini amat diperlukan untuk menambah kitaran wang dalam ekonomi pada masa perbelanjaan kerajaan adalah terhad serta membantu rakyat yang amat terdesak dan terkesan pada masa ini. Wang yang dikeluarkan dari akaun pencarum pada masa ini mampu dipulihkan dengan sokongan kerajaan dalam masa setahun, 2 tahun lagi pada masa hadapan selepas krisis COVID berlalu. Tiada seorang pun yang berkata bahawa wang yang dikeluarkan sekarang tidak boleh dipulihkan pada masa akan datang. Tanggungjawab kerajaan bukan untuk menafi pencarum dari mengakses wang milik mereka sendiri pada masa mereka paling terdesak. Fokus kerajaan pula ialah mencari jalan untuk memulihkan dan memastikan pencarum dengan baki simpanan yang rendah dapat menambah simpanan mereka dengan kadar paling cepat, supaya sewaktu mereka bersara nanti, simpanan di dalam akaun pertama akan mencukupi. Perkara ini boleh dilakukan dengan 3 cara, Tuan Yang Dipertua, iaitu pertama, selepas COVID, kerajaan boleh membantu KWSP meraih pendapatan yang lebih dengan memberi projek-projek yang lebih lumayan kepada KWSP. Contohnya sebelum ini projek kuasa land atas tanah Lembaga Getah Malaysia, projek Battersea di United Kingdom serta pemilikan 46% di dalam syarikat Plus. Kedua, menaikkan semula kadar caruman bulanan majikan dan pencarum selepas krisis COVID tamat. Ketiga, mengubah struktur pembayaran dividen kepada struktur berperingkat atau dengan izin multi-tier dividend structure di mana baki simpanan yang lebih rendah akan terima dividen yang lebih tinggi supaya pembahagian keuntungan KWSP akan lebih memihak kepada pencarum yang mempunyai baki simpanan rendah. Dengan ini, simpanan masa tua pencarum yang terpaksa mengeluarkan wang secara one-off dari akaun pertama dapat dipulihkan dalam masa terdekat. Perlu saya tegaskan bahawa jumlah aset terkumpul KWSP bernilai 940 bilion pada masa ini. Seandainya 4 juta pencarum mengeluarkan maksima yang dibenarkan sebanyak 10,000, ini akan mengakibatkan keperluan dicairkan wang tunai sebanyak 40 bilion. Saya percaya tidak semua pencarum akan mengeluarkan jumlah maksima. Kemungkinan jumlah yang diperlukan katalah 20 ataupun 30 bilion. Saya percaya jumlah ini mampu disediakan oleh KWSP. Tambahan lagi, bank negara boleh membeli bon-bon kerajaan yang dimiliki oleh KWSP. Perlu sedar bahawa 49% aset KWSP adalah dalam bentuk bon kerajaan dan bank negara boleh membantu dengan pelupusan bon ini tanpa memberi impak besar kepada pasaran bon tempatan. Kita bukan mahu memaksa KWSP untuk mencairkan aset equity pada masa nilai aset rendah, secara tidak langsung menambah wang dalam kitaran atau money circulation dalam ekonomi agar pekerjaan dapat diselamatkan, ekonomi dapat dirancangkan. Dengan penambahan permintaan ini merupakan langkah yang amat tepat sekali. Tuan Yang Dipertua, di sini saya ingin perjelaskan mengapa pembayaran one-off ini amat diperlukan oleh pencarum dan tidak menerima cadangan dalam bajet untuk membayar RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Antara sebabnya, pembayaran one-off ini sebanyak RM10,000
boleh digunakan sebagai penyelesaian hutang tunggakan mereka seperti bil utility, bayaran sewa, pinjaman rumah, keperluan untuk anak-anak, caruman insurans tunggakan dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, wang tersebut boleh digunakan sebagai modal asas untuk memulakan perniagaan kecil, terutama sekali bagi mereka yang kehilangan kerja. Sebagai contoh, wang ini juga boleh digunakan untuk membeli peralatan seperti motosikal bagi menjadi pemandu penghantar makanan atau barangan. Rakyat juga boleh menjadikan wang tersebut sebagai modal permulaan, memulakan perniagaan secara dalam talian atau online business yang kini semakin pesat mengembang. Keperluan ini tidak dapat dipenuhi sekiranya dibayar cuma RM500 setiap bulan sahaja. Tuan Yang di-Pertua, saya tertarik dengan satu posting yang tular di media sosial di mana seorang juruterbang, seorang pilot bernama Kapten Azrin yang turut sama terkesan dengan pandemik ini, kini sedang menjalankan perniagaan warung Kapten dengan menjual makanan seperti mi kari dan bihun sup dengan memakai uniform juruterbang yang lengkap. Cuba bayangkan, dengan uniform seorang pilot. Kerana hari ini dia tidak ada pekerjaan lagi, maka sudah tentu pengeluaran one-off RM10,000 ini dapat membantu Kapten Azrin mengembangkan perniagaan warung ini. Secara tidak langsung juga, Makcik Kiah juga dapat mengembangkan lagi perniagaan pisang goreng beliau kepada perniagaan air tebu dan sebagainya. Justru Tuan Yang di-Pertua, janganlah sampai rakyat berkata yang diminta KWSP tetapi yang didapat adalah PKPB. Tuan Yang di-Pertua, tuntutan supaya loan moratorium dipanjangkan secara pukal sehingga 6 bulan perlu dipertimbangkan sehabis baik oleh kerajaan. Kalaulah PKPB boleh dilanjutkan berkali-kali dan ini akan menjejaskan pendapatan rakyat, kenapa pula moratorium tak boleh dilanjutkan secara automatik dan pukal sekali lagi? Sedangkan bank-bank masih meraih keuntungan yang besar seperti disebut oleh Yang Berhormat Port Dickson semalam. Dalam pada itu, kebiasaan bank-bank memerlukan peminjam membayar balik hanya jika mereka memerlukan dana untuk membuat pinjaman baru, dan pada ketika ini permintaan untuk pinjaman baru adalah lemah dan tiada keperluan untuk bank memaksa peminjam sedia ada untuk membayar ansuran. Jika ada permintaan untuk pinjaman baru meningkat pula, bank negara boleh melonggarkan nisbah keperluan reserve berkanun atau statutory reserve ratio bank agar dana bank boleh menampung keperluan pinjaman baru. Tuan Yang di-Pertua, saban hari saya menerima banyak aduan serta keluhan daripada rakyat yang terkesan daripada pandemik COVID-19. Jika kita lihat melalui platform social media seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, rata-rata bukan saja dari golongan B40, malah daripada M40 turut menerima impak yang sangat dahsyat daripada situasi ini. Pada bajet kali ini, kerajaan hanya memanjangkan moratorium pada golongan B40, itu pun tidak kepada semua. Ini secara tidak langsung seakan-akan melupakan golongan M40 yang juga menerima kesan yang besar daripada situasi yang kita hadapi. Malah rata-rata golongan M40 menyuarakan
ketidakpuasan mereka bahawa bajet ini tidak memberi banyak manfaat kepada mereka. Tuan Yang Dipertua, takkanlah kerajaan nak tunggu M40 berubah menjadi B40 baru mereka diberi moratorium. Saya dengan ini mencadangkan agar inisiatif moratorium pukal perlu dipanjangkan kepada semua peminjam, termasuk moratorium untuk peminjam-peminjam daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, dan tekun untuk tempoh 6 bulan yang akan datang sehingga 30 Jun 2021. Tuan Yang Bertua, Datuk Yang Bertua, saya ingin bagi peluang pekan minum. Tapi saya ingin bertanya, kerana moratorium yang diberikan oleh Menteri Kewangan ini melibatkan institusi kewangan, bank dan finance companies. Bagaimana dengan pinjaman daripada syarikat-syarikat kredit yang tidak tertakluk pada arahan moratorium itu? Hari ini dalam media menyebutkan syarikat-syarikat pelancongan bas yang mengambil pinjaman daripada kredit company sini. Saya fikir kalau dapat pekan memasukkan apa yang saya cadangkan ini, agar mereka yang meminjam daripada non-financial institution tetapi kredit companies ini dapat diambil kira. Terima kasih Wabil Bagan Datuk. Saya masukkan cadangannya dalam ucapan saya ini. Saya dengan ini untuk golongan penjawat awam, Tuan Yang Bertua, saya ingin mencadangkan bayaran balik di bawah pinjaman Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA diberi moratorium hingga 30 Jun 2021. Tuan Yang Bertua, sebagai langkah yang induk yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi menghadapi ancaman serampang dua mata ini, iaitu COVID dan tekanan ekonomi, saya berpendapat 4 langkah utama perlu dilakukan. Langkah pertama, kita perlu menyuntik lebih banyak dana terus ke tangan rakyat. Inilah cash is king yang disebutkan oleh Yang Berhormat Langkawi berkali-kali. Kedua-dua langkah ini, iaitu pengeluaran pukal KWSP dan lanjutan secara automatik moratorium pinjaman, adalah selaras dengan pendekatan ini. Lagipun kedua-dua langkah ini tidak melibatkan penambahan defisit kerajaan ataupun hutang negara. Bajet yang dibentangkan ini ada mengandungi cadangan-cadangan untuk memindah kewangan kepada tangan rakyat seperti bantuan BPN, bantuan nelayan, terima kasih, Menteri Kewangan yang dipulihkan seperti zaman Barisan Nasional, bantuan kebajikan yang dinaikkan dan lain-lain lagi. Namun, golongan pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta tidak disenaraikan dan mereka juga terkesan apabila lebih-lebih lagi mereka diminta semula pulang ke rumah setelah tiba di kampus masing-masing. Antara yang patut dipertimbangkan termasuk pengurangan yuran pengajian kerana kos operasi di kampus sudah berkurangan dalam masa PKP ini, memandangkan pembelajaran banyak beralih secara dalam talian. Kos pelan data internet seharusnya diberikan dengan percuma atau kadar minima. Sehubungan itu, jika kerajaan memberikan RM180 kepada golongan B40 seperti telah diumumkan dalam bajet 2021, saya mohon dipertimbangkan untuk memberi sekurang-kurangnya RM100 kepada golongan M40 jika jumlah yang sama tidak boleh diberikan. Tuan Yang Dipertua, saya berterima kasih pada kerajaan atas pengumuman bantuan prihatin nasional. Ini membuktikan pendekatan kerajaan terdahulu dengan memperkenalkan BRIM terbukti sangat membantu rakyat, terutama golongan B40. Rata-rata penerima BRIM marah pada kerajaan PH apabila memberhentikan seketika bantuan tersebut sebelum meneruskan dengan kadar yang lebih rendah
di bawah BSH. Saya berpendapat jumlah BPN yang diumumkan dalam bajet ini perlu ditambah baik sehingga mencecah RM2,000. Golongan bujang contohnya, saya mencadangkan agar mereka menerima RM600 dan bukannya RM350. Sedangkan ini adalah jumlah yang dicadangkan oleh BN untuk tahun 2018 tanpa COVID. Tuan Yang Dipertua, bagi golongan peroka Felda yang sentiasa dekat di hati saya, dicadangkan kerajaan melihat semula keputusan yang telah dibuat dalam tahun 1990 di mana sumbangan kerajaan pusat pada Felda telah dihentikan. Para peroka Felda dan generasi kedua dan ketiga Felda satu golongan yang perlu mendapat perhatian yang berat. Saya berharap semua program yang boleh membantu golongan peroka Felda generasi kedua seperti projek perumahan generasi kedua dan skim latihan hendaklah diperkasakan. Tuan Yang Dipertua, pada pendapat saya, penumpuan bajet tidak boleh terbatas kepada soal kebajikan rakyat sahaja tanpa memastikan pemulihan ekonomi secara mampan. Justru langkah kedua ialah kita memerlukan sebuah pelan pemulihan strategik yang menggambarkan hala tuju yang jelas, bidang-bidang yang akan diberi keutamaan dan jentera pelaksana yang mampu memastikan pelan ini dilaksanakan mengikut jadualnya. Saya amat menghargai usaha kerajaan untuk meneruskan projek-projek konektiviti seperti infra rakyat yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, High Speed Rail, MRT, Gemas Double Tracking, Central Spine Road, Pen Borneo Highway, RTS dan LRT 3. Projek-projek ini mestilah disegerakan pelaksanaannya kerana ia akan memberi ribuan pekerjaan dan kesan berganda kepada ekonomi di samping menambah daya saing negara jangka panjang atau long-term competitiveness. Kerajaan perlu memberi perhatian kepada jentera pelaksanaan projek-projek tersebut seperti keputusan oleh kerajaan PH memansuhkan projek delivery partner yang mengendalikan projek lebuh raya Pen Borneo hendaklah dihidupkan semula. Di samping itu, projek East Coast Railway Link ECRL hendak disambung semula mengikut jajaran asal. Kerajaan perlu pastikan, Tuan Yang Dipertua, sebanyak mana kerja-kerja boleh diagihkan pada kontraktor kecil, terutama sekali di dalam kategori kontrak kelas F secara telus. Mereka berada dalam keadaan tertekan kerana sudah ketiadaan kerja selama 2 tahun sejak PH memerintah. Seperkara lagi yang boleh mencetuskan pertumbuhan ekonomi ialah projek Digital Free Trade Zone yang telah dirancang bersama dengan syarikat tersohor Alibaba dari China. Projek ini membolehkan SME mengeksport barangan mereka ke pasaran China secara dalam talian atau online. Mohon diteruskan semula. Tuan Yang Dipertua, negara kita perlukan hala tuju yang jelas dan pelan strategik yang memberi inspirasi kepada rakyat seperti Wawasan 2020 dan Pelan Transformasi Negara, termasuk NTP dan ETP, yang menjadi panduan untuk pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita untuk jangka panjang. Pada tinjauan saya, rancangan visi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 Shared Prosperity Vision 2030 yang diwarisi daripada kerajaan PH kurang mendapat perhatian rakyat. Sehingga kini saya tidak pernah mendengar ungkapan salam SPV 2030 dari sesiapa seperti salam satu Malaysia. Saya harap kerajaan dapat menggubal satu visi yang boleh memberi inspirasi kepada rakyat untuk menghadapi cabaran ini dan mencorak masa hadapan negara bersama. Visi baru ini mestilah disusuli dengan pelan strategik termasuk pelan pelaksanaan yang boleh meyakinkan semua pihak di atas keberangkalian besar
visi ini dipenuhi. Saya juga cadangkan apa jua visi atau plan yang dicorakkan perlu mengambil pendekatan pandang ke timur, tetapi bukanlah sejauh ke negara Jepun, cukuplah sehingga pandang ke Borneo, iaitu Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Sabah dan Sarawak mempunyai sumber kekayaan semula jadi yang amat besar dan lokasi yang strategik, lebih dekat dengan negara-negara yang pesat membangun di Asia Timur berbanding dengan Semenanjung. Melihat pada keadaan ini, negara Indonesia telah mula memindahkan pusat pentadbirannya ke Kalimantan. Secara asasnya, negeri yang kurang membangun akan mengalami pertumbuhan dengan lebih pesat jika diberi perhatian dan pelaburan yang sewajarnya. Adalah tidak masuk akal jika kita menggalakkan syarikat-syarikat dari Malaysia untuk melabur ke luar negara tanpa memberi peluang mereka melabur di Sabah dan Sarawak yang penuh dengan potensi. Rancangan pandang ke Borneo ini, jika dirancang dengan betul, mempunyai potensi untuk menjadi pemangkin pada pertumbuhan ekonomi seluruh negara bagi jangka masa sederhana dan panjang. Tuan Yang Dipertua, unity yang sebenar ialah Sabah dan Sarawak bersama dengan Malaysia dan Malaysia bersama Sabah dengan Sarawak. Bukan sekadar Sabah untuk Sabahan atau Sarawak untuk Sarawakian sahaja. Saya harap kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak dan pelabur di semenanjung Malaysia akan terbuka hati untuk melabur dan memajukan visi pandang ke Borneo ini secara bersama. Tuan Yang Dipertua, di sini juga saya ingin menaik perhatian Dewan, maju dan mundurnya sebuah negara turut bergantung kepada kemasukan pelabur asing. Saya mencadangkan satu konsep Green Lane digunakan oleh pelabur asing untuk memudahkan pelabur asing yang sudah ditapis oleh MITI dan untuk melawat ke Malaysia tanpa syarat-syarat SOP yang terlalu ketat. Jika mereka benar-benar layak dan mempunyai niat untuk melabur dan membuka bisnes baru, bagi menjana pekerjaan tempatan kita perlu dah dipermudahkan. KKM bersama MKN perlu mencari jalan melaksanakan konsep Green Lane ni. Di samping itu, saya juga pernah mencadangkan pada perbahasan bulan Julai lalu bahawa inilah masanya kerajaan untuk memudahkan, mempercepatkan lagi proses kelulusan dan sebarang pelaburan atau perniagaan baru bagi pelabur-pelabur yang masih yakin. Jika dulu kita perlu 10 syarat dipenuhi untuk sebuah pelaburan baru, untuk dibenarkan bermula operasi, kita luluskan saja 5 ataupun 6 dari syarat yang diperlukan. Lepas itu, bagi tempoh dia untuk memenuhi syarat-syarat yang lain. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel ini, saya percaya kita boleh naik lebih banyak pelaburan dalam negara kita. Tuan Yang Dipertua, umum mengetahui bahawa sektor pelancongan dan penerbangan merupakan sektor yang paling terkesan kerana pandemik COVID-19 dan dijangka menjadi sektor yang paling lambat dan mengambil masa yang panjang untuk dipulihkan. Sektor ini amat penting kerana dianggarkan 3 juta rakyat Malaysia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menerima kesan dalam sektor pelancongan. Kebimbangan saya ialah bantuan-bantuan sedia ada seperti soft loan dan subsidi gaji pekerja bagi sektor ini hanya merupakan bantuan kepada supply side untuk menampung sebahagian kos operasi pemain-pemain industri. Ini merupakan satu risiko kepada pemain industri yang terjejas kerana pertambahan utang dan perlu menanggung gaji pekerja pada ketika permintaan dan pendapatan mereka terjejas secara berterusan. Ini seperti yang pernah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Paguh bahawa industri ini memerlukan sehingga 4 tahun untuk kembali pulih. Berapa lama pemain industri mampu bertahan jika mereka terus meminjam dan terus membayar sebahagian besar gaji untuk pekerja pada tempoh 4 tahun yang akan datang? Apa yang diperlukan ialah bantuan untuk meningkatkan permintaan dalam sektor ini
seperti memberi voucher pelancongan kepada rakyat menggalakkan mereka melancong secara domestik. Voucher ini boleh digunakan sebagai wang di mana tempat pelancongan seperti hotel dengan kadar nisbah 1:2, di mana kerajaan akan memberi subsidi RM1 untuk setiap RM3 yang dibelanjakan oleh pelancong tempatan. Selain daripada itu, kerajaan perlu memberi pilihan pada pekerja industri untuk menjalani upskill atau reskill dengan skim pinjaman ala PT-PTN. Bank dengan sokongan kerajaan boleh menyokong usaha ini yang turut akan menampung kos sara hidup pekerja sepanjang mereka menjalani kursus sementara menunggu industri pelancongan kembali pulih. Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik penubuhan Majlis Pekerjaan Negara seperti yang telah diumumkan dan yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertujuan mewujudkan hampir 500,000 peluang pekerjaan baru selain menangani isu pengangguran di kalangan rakyat. Tetapi soal di mana dan sektor apa pekerjaan-pekerjaan diwujudkan adalah sama penting dengan bagaimana untuk mewujudkan pekerjaan. Dalam hal ini, satu sektor yang perlu dilihat semula dan dirangsangkan semula adalah sektor pertanian, di mana ianya ada kaitan dengan food security dan kebimbangan bahawa rantaian makanan seluruh dunia mungkin terancam atau terganggu dalam masa COVID ini. Bidang-bidang baru yang berpotensi perlulah dikenal pasti dan diberi keutamaan untuk dimajukan. Sebagai contoh, penggunaan susu segar oleh syarikat Holstein dengan jenama Farm Fresh dan telah berjaya menguasai 30% daripada pasaran susu segar. Produknya mendapat sambutan yang hangat sehingga permintaan melebihi bekalan. Pengeluaran susu segar ini merupakan projek yang boleh disifatkan sebagai import substitution, yakni mengganti barang makanan yang diimport dan berpotensi untuk menjana keuntungan. Dan projek ini juga membuktikan bahawa Malaysia mampu mencapai self-sufficiency dalam industri yang berkenaan. Kerajaan juga perlu mengubah persepsi bahawa sektor pertanian tidak standing sektor-sektor lain seperti pekerjaan dalam bandar. Hakikatnya, sektor pertanian merupakan industri yang disanjung tinggi serta memberi pulangan yang lumayan kepada rakyat. Tuan Yang Dipertua, satu generasi rakyat telah dinafikan ruang untuk menjadi peneroka Felda. Pontian. Pontian. Okay. Sementara boleh minum dan menarik nafas, saya tertarik pada apa yang disebut tentang 500,000 peluang pekerjaan baru bagi tahun hadapan. Ketika Yang Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, kita pernah menjanjikan dalam masa 5 tahun kita bercadang untuk mewujudkan 3 juta pekerjaan baru, bererti lebih daripada 500,000 purata dalam masa setahun. Walaupun demikian, usaha itu mungkin dihalang dengan kemasukan pekerja asing. Apa pandangan Pekan supaya pekerja asing ini kita kawal betul-betul dan segala akibat daripada COVID ini, segala kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pekerja asing terutama di kilang-kilang, kita naikkan gaji minima jika boleh supaya ia menjadi juga punca pendapatan kepada anak-anak tempatan. Terima kasih. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Pontian dan harap kerajaan ambil kira pandangan tersebut. Tuan Yang Dipertua, satu generasi rakyat Malaysia telah dinafikan peluang untuk menjadi peneroka Felda dengan menghentikan pengambilan peneroka baru setelah kerajaan membuat keputusan pada tahun 1990. Mungkin inilah masa yang sesuai untuk kerajaan menimbang semula dan merancang dengan kerajaan negeri untuk mendapatkan tanah bagi mewujudkan satu generasi baru peneroka untuk bidang-bidang makanan dan ternakan baru seperti yang disebutkan tadi. Tuan Yang Dipertua, saya juga telah menerima rayuan daripada ahli-ahli koperasi yang berjumlah 6 juta supaya koperasi diberi perhatian lebih berat oleh kerajaan kerana dalam bajet ini jumlah yang disediakan untuk pembangunan hanyalah 6.3 juta, walhal dalam negara kita terdapat 14,000
626 buah koperasi dan 6.1 juta ahli. Tuan Yang Dipertua, adalah penting untuk usaha pemulihan ekonomi ini soalan kemampanan kewangan kerajaan atau fiscal sustainability diberi perhatian yang berat. Inilah langkah ketiga. Tindakan populis kerajaan PH memansuhkan GST dan meningkatkan semula kebergantungan kepada hasil minyak yang telah dapat dikurangkan dengan begitu berkesan oleh kerajaan BN. Peruntukan untuk COVID telah diasingkan daripada perbelanjaan pengurusan sebanyak 17 bilion bagi tahun 2021 dan 38 bilion bagi tahun 2020. Sepatutnya peruntukan ini dimasukkan dalam peruntukan perbelanjaan yang akan menunjukkan defisit belanja pembelanjaan mengurus. Ini bermakna kerajaan meminjam untuk menampung perbelanjaan mengurus, iaitu termasuk pembayaran gaji dan perbekalan. Di samping itu, hutang negara telah meningkat daripada 686 bilion pada zaman BN kepada 874 bilion pada akhir tahun ini dan dijangka meningkat kepada 959 bilion pada tahun 2021. Defisit fiskal telah meningkat kepada 6% pada tahun 2020 dan 54% pada tahun 2021. Ini menunjukkan negara sedang mengalami twin deficit, iaitu defisit berkembar, defisit perbelanjaan mengurus dan defisit fiskal. Sehubungan dengan itu, saya bimbang revenue projection untuk tahun 2021 mungkin tersasar atau tidak mencapai tahap yang diandaikan, memandangkan keadaan ekonomi yang begitu lemah menyebabkan pendapatan syarikat dan individu akan merosot secara mendadak. Kerajaan juga disarankan tidak terlalu bergantung kepada ramalan agensi-agensi luar seperti ramalan tabung kewangan antarabangsa atau IMF yang dirujuk oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ini adalah kerana pada hakikatnya IMF tidak ada pengalaman untuk membuat ramalan dalam keadaan pandemik global yang sangat tidak menentu. Sebagai contoh, untuk tahun 2020, ini sahaja, IMF telah mengkaji semula yang ini membuat downward revision untuk Malaysia sebanyak 3 kali, iaitu pada Januari 2020, IMF meramalkan ekonomi negara berkembang 3%. Untuk bulan April telah dikurangkan kepada negatif 1.7%, bulan Jun negatif 3.8%, dan Oktober ini negatif 6%. Sebaliknya, Yang Berhormat Menteri Kewangan meramalkan ekonomi kita menyusut sebanyak 4.5% untuk tahun 2020 dan pertumbuhan 6.6% hingga 7.5% untuk tahun hadapan. Soalnya, adakah kerajaan sudah bersedia jika ramalan KDNK tahun ini dan tahun hadapan tersasar jauh daripada ramalan awal? Kerana ianya mempunyai impak kepada defisit fiskal dan nisbah hutang negara. Pendek kata, kerajaan tidak boleh bergantung kepada ramalan perkembangan KDNK berdasarkan kepada best case scenario. Kita juga mesti bersedia untuk menghadapi keadaan worst case scenario. Sebagai perancangan masa hadapan, adalah penting untuk kerajaan mencari jalan meningkatkan hasil negara dan memperluaskan sumber hasil negara setelah COVID berakhir. Tuan Yang Bertua, pada masa sedang dan ekonomi sedang berkembang, ada perlunya kerajaan mempunyai unit komunikasi untuk menerangkan dan mempertahankan dasar-dasar kerajaan agar ia tidak disalahfaham ataupun diputar belit oleh pihak-pihak tertentu. Tapi pada zaman krisis di mana peruntukan lebih diperlukan untuk selamatkan rakyat, kenaikan peruntukan 4 kali ganda bagi agensi jasa berbanding zaman BN adalah sukar diterima oleh ramai dan mengundang kemarahan rakyat
Saya boleh terima jikalau peruntukan tersebut dibelanjakan untuk pembelian pelitup muka atau sanitizer kepada rakyat, diberi kepada ibu bapa untuk menggantikan bekalan rancangan makanan tambahan bagi murid-murid yang dinafikan sarapan pagi kerana sekolah-sekolah telah ditutup sehingga awal tahun hadapan. Tapi saya tidak dapat terima cadangan jumlah 81 juta untuk jasa. Tuan Yang Dipertua, suara rakyat, suara keramat. Perkara yang tidak disenangi rakyat, jangan diteruskan. Tuan Yang Dipertua, langkah keempat adalah pengawalan COVID-19. Walaupun dikawal baik pada peringkat awal, tidak dapat dinafikan bahawa gelombang ketiga COVID masa ini menakutkan dan mengecewakan rakyat. Meskipun kedai-kedai dan restoran dibuka, tetapi bilangan pelanggan amat kecil. Kerajaan perlu mengakui ada kelemahan dan ada kesilapan dalam perang memerangi wabak ini. Misalnya, apabila kita membenarkan pelawat luar negara kuarantin di rumah dan tidak ada keperluan kuarantin bagi mereka yang pulang dari Sabah sebelum 27 September 2020 dan hanya memulakan kuarantin 3 hari selepas tarikh tersebut. Penularan COVID hampir semua pusat tahanan dan penjara seluruh negara juga amat mengecewakan, sedangkan SOP patut diperketatkan dan dipatuhi. Pihak sebelah sana jangan senyum terlalu lebar kerana juga masih lagi ingat YB Sempurna yang pernah menyebut bahawa beliau sanggup mati dengan mengadakan pilihan raya pada masa COVID berbanding menyerah kembali kuasa. Dan juga YB Lahad Datu yang begitu yakin beritahu pengundi supaya tidak takut, jangan takut pada COVID kerana kononnya hanyalah wayang dari kerajaan pusat dan kes COVID di Sabah menjadi kosong sebaik saja tamat pilihan raya negeri. Kita juga tidak lupa bahawa pihak-pihak lain sebelah suara menyokong DUN Sabah dibubar dan PRN Sabah diadakan. Sebaliknya, Barisan Nasional yang membantah DUN Sabah dibubar dan akibatnya PRN diadakan, sehingga kita mohon 3 kali di mahkamah untuk menghentikan PRN. Sebab itu, kita hendaklah berhenti polemik salah menyalahi untuk gelombang ketiga ini. Masing-masing mempunyai salah dan kita perlu menjawab pada rakyat dengan bersama-sama berganding bahu memastikan gelombang ketiga ini dapat dihapuskan. Pada pendapat saya, antara ancaman terbesar negara pada ketika ini adalah pencerobohan sempadan negara oleh parti dari negara-negara jiran yang terus mencatat kes COVID terbaru yang amat tinggi. Saya mencadang agar warga negara Malaysia yang ditangkap atau terlibat dalam penyeludupan parti dikenakan tindakan di bawah Akta SOSMA, memandangkan ini merupakan zaman perang dan tindakan ini mengancam keselamatan seluruh negara. Tanpa pertolongan dari pihak dalam adalah lebih sukar bagi parti untuk diseludup masuk. Amaran yang tegas juga perlu dibuat dan disampaikan kepada negara jiran kepada mereka yang didapati bersalah membawa masuk parti akan dikenakan hukuman berat iaitu penjara mandatori. Mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberi ganjaran pada sesiapa yang ada maklumat tentang penyeludupan parti. Tiada gunanya untuk seluruh negara menjalani PKPB, PKPD maupun PKPP atau PKP apa-apa selama berbulan sehingga COVID memulih dan kerajaan terpaksa memperuntukkan bantuan berbilion-bilion tetapi disia-siakan oleh penceroboh sempadan yang berjaya menyudup ke dalam negara. Rakyat sudah fobia dengan 3 huruf PKP atau MCO ini. Setiap kali rakyat melihat perkataan ini, membawa maksud pendapatan akan terjejas dan kebebasan mereka tersekat. Dan bagi memastikan sokongan rakyat tetap terhadap kerajaan ini, COVID mesti dikawal baik. Harap kesilapan-kesilapan seperti ini tidak diulangi dan segala kelemahan diperbaiki. Tuan Yang Dipertua, kita dalam Dewan ini adalah wakil rakyat
dan adalah tanggungjawab untuk menyuarakan yang terbaik kepada rakyat. Kita bukannya wakil atau jurucakap bajet. Yang baik kita puji, yang tak elok kita perbaiki. Yang langsung tak boleh diterima kita harap dapat dipinda atau dimansuhkan. Harap kerajaan terbuka hati untuk mengambil kira pandangan dan cadangan kita. Bajet 2021 telah dapat menyediakan keperluan-keperluan rakyat seperti yang telah saya terangkan tadi. Namun, berdasarkan pada expectation atau pengharapan rakyat, ianya patut ditokok tambah dan dibuat penambahbaikan supaya penerimaan rakyat pada bajet ini akan menjadi lebih mantap dan menyeluruh. Saya yakin dan percaya keputusan untuk menerima cadangan utama, yakni moratorium dilanjutkan hingga 30 Jun 2021 dan kelulusan untuk pengeluaran KWSP secara 10,000 secara one-off serta lain-lain perkara yang saya telah mencadangkan akan membawa kepada kepuasan rakyat yang lebih tinggi kepada kerajaan. Yang Berhormat Pekan, sebelum Yang Berhormat Pekan duduk dan menghabiskan, jika saya boleh memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan pada para yang terakhir itu, bahawa kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam bajet ini. Sepanjang pengalaman saya secara peribadi di sini sudah 10 tahun, kita tidak pernah meminda bajet yang ingin diluluskan, walaupun satu noktah daripada bajet itu, walaupun satu baris daripada bajet itu. Apa kata kalau pada kali ini kita membuat sesuatu yang luar biasa, kita bersetuju untuk meluluskan bajet 2021 dengan pindaan-pindaan yang tertentu. Sebagaimana contoh yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan tadi, moratorium secara automatik dan juga pengeluaran akaun 1 KWSP. Apabila kita meluluskan bajet, Menteri Keuangan boleh menyatakan dalam ucapan penggulungannya bahawa Menteri Keuangan bersetuju bajet ini dibentang di Dewan ini dengan pindaan-pindaan, katalah 10 perkara. Kalau tidak, ahli-ahli yang berhormat yang bercakap di dalam Dewan Rakyat ini berbuih mulut bercakap berjam-jam, berpuluh-puluh minit, ya, diganggu dan macam-macam, tetapi tidak ada satu pun, tidak ada sepatah pun daripada bajet itu ditukar dan dipinda. Jadi apa kata kalau pada tahun ini, untuk kali pertama, alang-alang Yang Berhormat Menteri Keuangan telah memanggil kami, ahli-ahli parti politik mewakili dan berdialog, apa salahnya kalau pada kali ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa dan bersejarah, bajet diluluskan dengan 10 pindaan misalnya, ataupun 20 pindaan, yang mana yang baik cadangan daripada dua-dua belah pihak diterima oleh Menteri Keuangan, barulah kita bersetuju bajet ini diluluskan. Apa pandangan Yang Berhormat Pekan? Yang Berhormat Pekan boleh sikit, Hang Tua Jaya. Sila. Boleh. Right. Hang Tua Jaya. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat Pekan, memandangkan Yang Berhormat Pontian telah memberikan kita soalan bocor tadi, Yang Berhormat Pekan nak landing dah. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Pekan. Di awal ucapan Yang Berhormat tadi menyatakan soal perlu kepada satu bajet atau belanjawan yang inklusif, dan juga dalam masa sama tadi disebut juga soal pemerkasaan rakyat tanpa mengira kaum. Terdapat kebimbangan peruntukan ataupun bajet pada kali ini berasaskan perkauman. Misalnya diperuntukkan 11.1 bilion untuk pembangunan Bumiputera. Bagi masyarakat Cina hanya 177 juta ringgit. Bagi masyarakat India 100 juta ringgit. Jadi di sana terdapat satu kebimbangan bahawa dalam keadaan kita bergulat dengan krisis ini, perlunya kepada kesatuan yang mantap dan ianya tidak boleh tercerna dalam apa jua tindakan daripada kerajaan. Jadi apakah Yang Berhormat setuju bahawa pendekatan belanjawan yang dilihat berasaskan perkauman ini mestilah melepas sudah ke belakang. Perlu ada satu tindakan yang lebih baik, kerana Yang Berhormat pun sedia maklum ketika dalam kerajaan dahulu yang miskin tetap miskin, tidak kira kaum dan bangsa. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Yang Berhormat Pekan, sekejap, sikit bayan baru. Sila. Saya nak tanya sedikit pandangan daripada Yang Berhormat Pekan, sebab Yang Berhormat Pekan pada permulaan tu hujakan tentang keyakinan, pelaburan dan penarikan
pelabur asing, itu adalah yang sangat penting untuk menjana ekonomi dan pekerjaan untuk rakyat. Jadi tetapi kita nampak bahawa daripada pihak kerajaan ada setengah-setengah yang ingin mengumumkan darurat dan difahamkan bahawa kerja-kerja untuk mengumumkan darurat masih berjalan. Dan itu kita tahu bahawa kalau darurat kita punya keyakinan pelabur asing daripada stock market akan collapse dan sebagainya. Itu akan menyebabkan rakyat lebih sengsara. Jadi nak mohon pandangan daripada Pekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Maru. Sila Yang Berhormat Pekan. Gopeng. Ada lagi? Sila Yang Berhormat Gopeng. Dan saya Yang Berhormat Pekan. Memang saya tertarik dengan cadangan berkenaan dengan kawalan COVID. Dan saya juga tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Pekan, khususnya dalam media sosial, beberapa cadangan seperti di mana restoran kendalikan bisnes di kawasan terbuka. Dan satu cadangan yang bernas yang saya setuju 100%, yang saya pasti adalah antara usaha yang boleh membantu untuk kawalan COVID-19 ini. Cuma Yang Berhormat Pekan juga bangkitkan soal PKP ataupun MCO. Dan apabila kerajaan tetapkan MCO ataupun SOP untuk MCO, sepatutnya SOP itu mesti kekal untuk sekurang-kurang seminggu ke 2 minggu terpulang kepada kedudukan jangkitan tersebut. Tetapi sekarang apabila MCO itu diumumkan, PKPB ke PKPD itu diumumkan, keliru rakyat semua. Bukan setakat rakyat keliru. Saya pasti menteri sendiri pun keliru berkenaan dengan SOP PKPD, PKPP berkenaan. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat Pekan berkenaan apakah perkara-perkara yang harus ditambah baik dari segi SOP MCO tersebut? Sekian. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya, Yang Berhormat Gopeng telah menyokong cadangan supaya kita membolehkan perniagaan dibuat secara terbuka dalam open space, dan ini memang satu cadangan yang saya telah muatkan dalam Facebook saya, dan harap kerajaan dapat mempertimbangkan cara seperti ini, sebab kalau kita benarkan perniagaan dalam cara tertutup, perniagaan boleh buka tapi tak ada pelanggan. Jadi dia hari-hari duduk lap meja je. Jadi dalam keadaan macam itu tak ada gunanya. Jadi kalau kita kena cari jalan yang kreatif supaya bila dia berniaga, dia sikit sebanyak boleh dapat keuntungan. Dan soal komunikasi, SOP yang mana yang boleh, mana tak boleh, PKP dan sebagainya, barangkali perlu lebih jelas lagi lah supaya tidak ada kekeliruan di kalangan rakyat. Ada sedikit ambiguity, kekeliruan bila sesuatu pengumuman dibuat. Tapi ini tak boleh dimainkan oleh jasa, ya. Ini dibuat cara ialah pihak yang berkenaan. Ya. Yang bayan baru soal darurat ni dah diputuskan oleh Yang Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja lah. Kita anggap perkara ini sudah tutup, sudah selesai, dan kebijaksanaan Yang Pertuan Agong tu kita terima sebagai satu keputusan yang tepat. Yang ketiga, pasal YB Hang Tuah Jaya sebut tentang peruntukan di dalam bajet ni, dan pada prinsipnya saya sebut tadi, saya setuju supaya bajet ini mesti inklusif, ya, inklusif dan adil, ya. Salah satu daripada perkara yang menjadi masalah bila saya meneliti bajet ni, Yang Berhormat Menteri Kewangan, YB Yang Berhormat Port Dickson bersebut dia peruntukan tu ditempatkan di merata tempat. Jadi kita nak cari susah. Saya pun sebagai bekas Menteri Kewangan pun terkeliru nak cari banyak mana untuk sesuatu program tu. Jadi harap format ni yang digunakan akan datang ni, format tu lebih jelas, ya, supaya the layman boleh faham dengan mudah, ya. Kita tak naklah kata
peruntukan dikurangkan, tapi lepas tu YB kata, oh ada di tempat lain. Tapi kita nak cari tempat lain, kita tak tahu di mana. Inilah yang jadi satu mungkin satu pandangan saya lah dari segi format bajet ni, mungkin nak lebih teratur, lebih sistematik supaya mudah difahami. Akhir sekali YB Pontian. YB Pontian ini dah baca apa yang saya nak buat. Orang putih kata he's read my mind. Sebenarnya saya nak katakan bahawa bajet ini dibuat dalam masa yang luar biasa, dan kalau kita nak pindah pun bajet ini, ia wajar dilakukan sebab inilah keadaan yang luar biasa. Dan tambah lagi dalam hal ini pendirian Barisan Nasional di mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 secara one off ini dan moratorium dilanjutkan pada 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan. Dan sokongan saya dan rakan-rakan pada bajet ini tertakluk pada kelulusan kedua-dua perkara ini. Tertakluk pada kedua-dua. Jadi sokongan kita pada bajet ni, Tuan Yang Bertuah, sokongan bersyarat. Pekan. Dan boleh. Itulah boleh pekan kerajaan, itulah kita ya. Nak celah. Sila tanya garang ya. Okey, saya tertarik dengan ucapan pekan beberapa cadangan. Tadi disebut contoh Pakcik Kiah. Apa dulu sekarang jual goreng pisang, dia boleh jual air tebu bila dapat KWSP yang lebih. Persoalan yang saya nak tanya, adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa kerajaan-kerajaan negeri mesti memainkan peranan, seperti contoh PBT. Mungkin sudah sampai masanya PBT ni janganlah strict sangat. Biarlah Makcik Kiah nak meniaga depan rumah, tepi jalan, asalkan peraturan itu ada. Janganlah bila dijual tepi jalan, oh ni tak ada lesen kebenaran dan sebagainya, diruntuhkan. Jadi adakah kerajaan federal mesti juga berbincang dan mengarahkan supaya peluang-peluang perniagaan kepada peniaga kecil naklah diberikan peluang. Dan juga kalau boleh waktu COVID ni janganlah bagi warning nak untuh rumah lah. Ini tengah COVID macam negeri Selangor. Apa kan? Dah ada bagi amaran nak untuhkan rumah. Jadi ini rasa kerajaan PS kan? Mohon celah YB. Ada celahan lagi dari Sandakan? Sila. Ya, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Pekan. Saya juga sangat tertarik dengan beberapa perenggan potensi mengenai Sabah yang dikongsi oleh YB Pekan tadi. Jadi saya ingin tanya sama ada YB Pekan bersetuju bahawa Sabah adalah sangat berpotensi dengan sumber asli. Tetapi pada zaman BN yang memerintah Sabah pada 30 tahun lalu, kenapa Sabah akan dijadikan begitu miskin? Sama ada YB Pekan bersama YB Pekan bersetuju bahawa pada masa itu sumber asli. Oh, ya, saya belum lahir lagi. Saya masih muda, saya tahu. Tetapi saya juga baca sangat banyak history lah. Okay. Jadi saya mau tanya sama ada YB Pekan bersetuju bahawa kemiskinan Sabah dijadikan banyak tahun, banyak era yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, dan sekarang Sabah masih sangat miskin dan dilanda lagi dengan COVID pandemik ini yang sangat serius. Boleh saya mendapat pendapat YB Pekan bagaimana kami boleh mengatasi masalah ini, dan adakah BM merupakan kerajaan BM merupakan reason Sabah begitu miskin pada masa sekarang? Terima kasih. Terima kasih Sandakan. Sila Yang Berhormat Pekan. Padang Serai minta laluan. Padang Serai. Padang Serai. Bukan. Ada satu lagi nak mohon celahan. Padang Serai. Saya nak sikit ya Padang Serai. Padang Serai sikit ya. Tentera. Tentang tentera. Pekan nak bagi laluan atau bergerak? Sikitnya. Okey. Terima kasih YB Pekan. Saya rasa amat terima kasih pada Pekan. Dua perkara saya ingin tanya. Satu, semasa YB Pekan memerintah negara ini membantu golongan kaum India. Terima kasih
oleh itu. Tapi kali ini saya lihat BN lupakan kaum India. Terusnya berkenaan veteran tentera, apa yang diberikan oleh bajet ini tidak memadahi. Apakah pendapat YB Pekan? Pernah jadi Menteri Pertahanan, saya pun pernah berkhidmat dengan Menteri masa itu. Sila bagi penerangan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya YB Padang Serai sebut tentang masyarakat kaum India. Saya dah sebut dalam awal ucapan saya tadi bahawa masyarakat kaum India berkendakkan sangat supaya Malaysian Indian Blueprint itu disambung dan dilaksanakan semula. Jadi ini harap dapat perhatian daripada pihak kerajaan, dan tentang veteran dan sebagainya, saya sokonglah ditambah apa-apa yang patut untuk menolong golongan veteran. YB Sandakan, saya nak beritahu bahawa kejayaan kita membangunkan Sabah waktu BN tak dapat dinafikan. Saya tak kata bahawa tak ada kelemahan, tapi kalau kita bandingkan 2 tahun PH dan apa yang dilakukan oleh BN, jauh beza je. Jadi ini saya sebut dari segi dia punya angka, ya, 82% zaman BN. Lepas itu dia mengudum sampai 0.5% zaman PH. Jadi kalau PH terus memerintah di Sabah, lagi parah Sabah ni. YB Tanjung Karang, ya, saya sokong sangat show YB Tanjung Karang sebab dalam sekarang ini kita nak perluaskan peluang perniagaan. Kita tak bolehlah terlalu ketat dan kita tak bolehlah terlalu menekan kepada orang yang nak berniaga. YB Pekan, boleh jelaskan sikit YB nak lompat lagi YB? YB Pekan, jerai. Kalau YB tak nak lompat, saya bagi peluang. YB Pekan, jerai. Sila. Tuaran dapat laluan, sila. Okey, YB. Bagi katak lah. YB Pekan menyatakan tentang pertumbuhan ekonomi yang meredum bagi 2018-2019 bagi Sabah. Adakah Yang Berhormat telah melihat perangkaan dalam struktur ekonomi Sabah? Pertumbuhan ekonomi Sabah pada 2018 dan 2019 adalah terlalu bergantung pada harga komoditi, khususnya kelapa sawit. Dan sebagai contoh, harga kelapa sawit telah merudum sebanyak 17% dalam tempoh tersebut. Dan harga kelapa sawit ini is beyond the control of the government. Ini bukan sesuatu yang kita boleh kontrol. Ini adalah tertakluk pada harga pasaran dunia. Dan Yang Berhormat Pekan juga tahu bahawa ini bukan performance yang dibuat oleh kerajaan. Ini kan tak puas. Tertakluk pada harga komoditi yang ditentukan di pasaran ekonomi dunia. Terima kasih Tuan. Jerai. Ada satu lagi Yang Berhormat. Kamera Highland. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih. Jerai, ya. Boleh, YB Jerai lepas tu. Saya bagi Jerai dulu, Jerai. Kamera Highland minta duduk dulu. Sila Jerai. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Setujukah YB Pekan terhadap pemandu teksi, nasib pemandu teksi yang sekarang ni mendapat warna off RM600? Dan dalam pertemuan saya di peringkat parlimen dengan pemandu teksi, mereka mohonlah supaya RM600 ini diteruskan sehingga berakhirnya tahun 2020 ni. Apa pandangan YB Pekan? Terima kasih Jerai. Kamera Highland. Satu lagi, sila Yang Berhormat Kamera Highland. Terima kasih Yang Dipertua. Ada kepada Yang Berhormat YB Pekan. Kalau kita lihat dalam peruntukan bajet yang dinyatakan sejumlah 158 juta
telah ditetapkan bagi pembangunan masyarakat orang asli. Selain pada itu, sejumlah 5 juta telah diperuntukkan untuk perbelanjaan penanda sempadan bagi perkampungan orang asli. Setuju atau tidak, Yang Berhormat Pekan, 158,000 itu amat kurang lagi. Sekurang-kurangnya ditambah ke 200 atau 300 juta. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Pekan, hanya ada 4 minit 53 saat saja ni. Ya, Yang Berhormat, ini apa ni, pokok paketan Perikatan Nasional sudah tentu akan bersama dengan kerajaan. Yang pertama Yang Berhormat, Yang Berhormat sebut tadi pasal peneroka Felda tadi, saya sokong. Tapi saya tengah Yang Berhormat sentuh tentang pesawah tadi sekejap ya. Apakah Yang Berhormat pernah bagi masa jadi Perdana Menteri dulu pernah bagi RM200 sebulan selama 3 bulan masa musim tengkojo? Apakah ini akan menjadi cadangan Yang Berhormat agak luar biasa untuk membolehkan supaya bantuan kepada pesawah di musim tengkojo sebelum padi masak? Tak apa, ini bahasa Tanjung Karang, bahasa Perlis agak berbeza. Matlamaknya sama ya, supaya kita teruskan Dan Menteri Kewangan nampaknya dan mungkin bajetnya tak dapat dipindah, tapi ucapannya itu boleh dimasukkan sebagai ucapan bahawa bantuan kepada pesawah ini akan diteruskan. Yang keduanya Yang Berhormat, pasal kes Sabah. Masa dulu Sabah adalah negeri yang termaju di Malaysia. Selangor nombor 2, termaju di Malaysia. Malah yang paling rendah ialah Sarawak dengan Perlis. Tetapi bila PH memerintah, Sarawak Sabah jadi negeri yang paling rendah di Malaysia. Jadi itu perbezaan. Arau ni lupa makan ubat ni. Sabah termaju pula. Lupa makan ubat lah ni. Stroke kan. PH terus makan ubat lah. Merepek lah untuk mentadbir Sabah. Akhir sekali kelas F Yang Berhormat. Bagi kalabakan sikit. Bau-bau ni kelas F. Masa Arau jadi menteri pun sudah jadi termiskin lah. Bagi terus tanpa berlaku heboh. Bagi kalabakan sikit. Apakah pendekatan preemptif yang dibuat dulu supaya Kelab F ni dibagi dengan cara terbuka, terutamanya melalui wakil rakyat Perikatan Nasional yang lebih telus dan juga ikhlas pada rakyat itu mengendalikannya. Kalau ucapan Pekan okey dah, masuk Arau rosak. Bagi ucapan Pekan okey dah, masuk Arau rosak. Lawak betul lah. Gagal kerasi menjadi slogan hidup orang-orang PH. Bye-bye. Pekan minta kalabakan sikit. Yang Berhormat, sekarang ni Pekan tinggal 2 minit 28 saat. Saya minta Yang Berhormat Pekan untuk buat rumusan. Sila Yang Berhormat Pekan. Mudah sikit ya. Masih YB Arau dia dah banyak jawab bagi pihak saya. Tapi pasal penanam padi antara musim ni memang satu yang amat perlu kita teruskan. Ya. Jadi kalau dapat dipertimbangkan oleh kerajaan, inilah amat baik sekali. Begitu jugalah kalau gulungan teksi sekarang ni memang menghadapi tekanan yang amat dahsyat, dan YB Tuaran ni tak payah saya jawab sebab dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Jadi orang yang dolak-dalik macam ni tak boleh pakai. Cameron Highland ini memang baik sekali. Saya amat setuju ya. Gulungan orang asli ini 158 juta memang tak cukup. Ya. Memang patut ditambah lagi sampailah pada 300 juta. Saya harap dapat dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi Yang Berhormat Pekan, last je Pekan, baling sikit je. Akhir kata sikit je baling. Baling, tak apa. Cuba dah baling. Tak apa. Bagi Pekan bagi. Betul boleh ya? Pekan bagi boleh ya? Saya cuma nak tanya berkaitan dengan moratorium tadi yang Berhormat Pekan sebut very loud and clear. Cuma saya nak izinkan saya tahu berkaitan dengan tekun dan amanah ikhtiar tu mesti dimasukkan sekali dalam moratorium tu. Ya, saya dengar tadi, tapi saya just nak peringatkan itu lebih penting sebab kawasan luar bandar tu begitu tertekan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Baling. Sila Yang Berhormat Pekan. Baik. Dan juga tekun. Saya ucap terima kasih Tuan Ketua, dan saya ulang sekali lagi kesimpulan ucapan saya
pihak Barisan Nasional kami sokong tapi sokongan bersyarat. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Sekarang saya